Akidah dari segi bahasa, simpulan iman ataupun pegangan yang kuat, atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Dari segi istilah pula, kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad, tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada akidah yang betul atau yang salah. Pengertian akidah, ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, pengertian akidah lagi. Akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Definisi isu semasa akidah ialah sebuah langkah yang penting dalam mengulas serta memahami isu yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan dan doktrin agama dalam konteks masa kini. Seterusnya, isu semasa akidah. Isu-isu ini meliputi pelbagai aspek. Yang pertama, penafsiran agama. Yang kedua, kontroversi keagamaan. Yang ketiga, pemikiran teologi. Dan terakhir, impak teknologi serta globalisasi terhadap kepercayaan dan praktik keagamaan. Liberalisme dari sudut bahasa, ia berasal daripada perkataan Inggeris liberty dan berasal daripada perkataan Perancis, dalam bahasa Perancis liber yang bermaksud kebebasan. Jadi dari istilah pula satu fahaman yang terpesong disebabkan satu fahaman terpesong, iaitu dia bebas memilih ataupun dia bebas daripada kongkongan agama. Fahaman ini juga adalah fahaman yang sangat terpesong akidah dia disebabkan dia menggunakan logik akal melebihi Al-Quran dan Sunnah untuk menafsirkan hukum hakam, dan mereka menganggap ulama ni adalah orang yang tidak tahu tentang hak asasi manusia, dan mereka membawa kepada pemikiran kebaratan, iaitu pemikiran yang sangat bebas. Kerana liberalisme ni ialah berasal daripada orang barat. Fahaman pluralisme. Fahaman pluralisme ni adalah fahaman yang terpesong juga akidah, sebab mereka menganggap semua agama itu adalah sama, dan fahaman ini menganggap semua agama itu eksklusif, dan setidaknya semua agama memiliki kebenaran yang sama. Pluralisme ini sangatlah berbahaya kerana mereka menganggap semua agama itu sama, sedangkan dalam Quran di sisi Allah hanyalah Islam agama yang benar. Dan bahayanya pluralisme ini kerana mereka diberi hak untuk masuk semua mana sahaja agama yang diorang nak, dan kemudian dia akan menghalang kerja-kerja dakwah Islamiah kerana orang yang berfaham begini akan berfikiran semua agama kena wajar ke untuk masuk ke agama Islam, sedangkan agama yang mereka anuti itu adalah benar. Okey, seterusnya adalah amalan syirik dan juga ajaran sesat, yang mana kita ketahui masyarakat Melayu ni dengan adanya budaya dan juga adat, iaitu adat resam nenek moyang, adat istiadat Melayu kuno dan juga ajaran Islam. Bahasa adalah menyekutukan, istilah adalah menyekutukan Allah, bahawa ada lain selain Allah. Yang kita ketahui amalan syirik ni adalah perbuatan yang disebut dengan musyrik dan melanggar daripada tauhid, yakni keimanan kepada keesaan Allah, iaitu firman Allah daripada surah An-Nisa ayat 48, iaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya, dan dia mengampuni apa dosa selain daripadanya, iaitu syirik, dan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Jadi sesiapa yang mempersekutukan Allah ini, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Terdapat dua jenis syirik, iaitu khafi dan juga jali. Khafi ni maksudnya adalah kecil dan jali ni adalah besar. Maksudnya khali ni adalah syirik yang berkaitan dengan yang tersembunyi lah. Contoh, dia mempercayai mana-mana lah benda yang mengarut benda syirik ni. Kalau yang jali ni adalah benda yang jelas. Contoh, dia menyembah berhala, memuja nasib, dan contoh-contoh perbuatan adalah yang pertama, mempercayai zodiak. Kita tahu kan yang zodiak ni kan yang macam menilik nasib, yang menjadi trend lah sekarang ni. Benda tu datangnya daripada
zodiak ni adalah kepercayaan masyarakat Yunani, kuno Yunani, yang mana jelaslah benda ni adalah salah daripada syariah, yang membawa maksud adalah menilik nasib, yang mana dia percayalah benda ni datangnya perkara daripada selain daripada Allah. Selain itu pula adalah bahan yang merosakkan akidah. Contoh lagu dengan filem lah. Biasanya lagu filem ni selalunya ada yang buat ni mengikut unsur mistik. Unsur ni, mistik ni. Jadi sebagai penonton ni boleh jadi taksub pun, jadi boleh terpesongnya akidah kita. Jadi sebaiknya kalau kita mau sebarkan filem ataupun lagu ni, sebaiknya kita kajilah dulu. Jadi yang ketiga pula adalah bersumpah selain nama Allah, iaitu nampak sangatlah dia bersumpah tu dia mengaku selain daripada Allah. Jadi di sini daripada perbuatan ni nampak sangatlah dia ni menafikan kewujudan Allah dan berkeyakinanlah yang dia tu bahawa sistem penciptaan manusia ni lebih baik dan sempurna daripada perundangan yang diciptakan oleh Allah. Ini adalah ajaran sesat yang membawa maksud kepada penyelewengan akidah, iaitu ungkapan yang cuba menggambarkan bentuk akidah yang sudah menyimpang ataupun tidak menurut landasan perintah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah tentu dalam konteks ini yang bahawa di Malaysia ni ia menyimpang daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ajaran sesat ni dia banyak berlaku di tempat yang bukan Islam juga. Dia bukan semestinya di negara Islam, tapi tempat yang bukan Islam, iaitu Britain, Jepun, US, China dan banyak lagi. Isu ajaran sesat ini memang berlaku daripada zaman Nabi Muhammad lagi. Jadi pada zaman tu Nabi memang nampak beberapa kumpulan ajaran sesat tu memang keluar daripada Islam. So dalam menurut Abu Al-Su'ud, yang mana terdapat 11 kumpulan ajaran sesat, yang 3 daripadanya tu daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Kumpulan pertama itu adalah yang diketuai oleh Al-Aswad Al-Unsi, yang mana adalah Bani Madlaj, iaitu beliau adalah ahli nujum yang mengaku dia tu adalah Nabi di Yaman dan menguasai segalanya di utusan Rasulullah. Dan Rasulullah juga tu kemudian mengirimkan utusan Muaz bin Jabal, iaitu kepada pemerintah Yaman. Al-Aswad Al-Unsi dibunuh oleh Fairuz Al-Dailani. Kumpulan kedua pula adalah yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzab daripada Bani Hanifah, yang juga mendakwa dia tu pun adalah Nabi. Dan Musailamah menulis surat kepada Nabi Muhammad yang menyatakan bahawa bumi ini adalah dibahagi dengan dua, yang mana separuh ini miliknya dan separuh ini adalah milik Nabi Muhammad. Dan pada ketika itu Nabi Muhammad menjawab surat itu dan memberitahu bahawa bumi ini adalah sebenarnya milik Allah, yang mana diamanahkan kepada siapa-siapa sahaja yang Allah kehendaki dan di kalangan hamba-hambanya. Dan kesudahan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni mengutuskan bala tentera Islam memerangi Musailamah dan akhirnya dibunuh oleh Wahsy. Kumpulan ketiga pula iaitu Tulaiha bin Khuwailid, yang mana daripada Bani Asad, yang mana dia ditundukkan oleh tentera Islam yang diketuai oleh Khalid Al-Walid pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan selepas itu dia kembali semula untuk memeluk Islam. Isu yang berlaku di Malaysia ajaran sesat ni adalah Ayah Pin, iaitu dia adalah rakyat Malaysia yang mendakwa dia tu mengaku adalah Tuhan segala agama dan juga menjelma semula sebagai Yesus, Buddha, Shiva dan Nabi Muhammad. Dan dia memang dapat pengaruhi semua ribuan pengikut yang mempercayai ketua ajaran itu. Nama dia adalah Arifin Muhammad, yang dikenali sebagai Ayah Pin, yang di kalangan 22,000 pengikutnya tu dia memulakan ajaran sesat itu pada tahun 1979 sebagai kerajaan langit, yang mana mungkin pengikut Ayah Pin ni dan isterinya berimajinasi tinggi untuk meniru kehidupannya yang penuh fantasi. Dan pengikutnya ni akan melakukan, pengikut Ayah Pin ni mereka melakukan amalannya ni pada setiap malam Sabtu hinggalah pagi Ahad, dan kononnya bagi menekankan penyembuhan rohani. Daripada Enigma Pentadbiran Agama Islam Perak 2004, iaitu fatwa di bawah Seksyen 37 memperuntukkan bahawa semua dakwaan di atas yang mengandungi ajaran ini adalah menyesatkan bagi masyarakat Islam, dan ini adalah diharamkan. Dan yang mana adalah orang Islam yang mengamalkan ajaran Ayah Pin ini adalah murtad. Jadi di sini waspadalah apa yang kita lakukan dan fikirkanlah apa akibat yang kita lakukan sebelum ini, dan ingat bahawa Allah ini adalah lebih berkuasa. Ini akan menerangkan tentang maksud pemahaman Syiah. Menurut etimologi bahasa Arab, Syiah bermaksud pengikut dan pembela seseorang.
menjadi satu firqah. Ia berpunca daripada persoalan siasah. Demikian juga dengan firqah Khawarij. Namun ketika peristiwa kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala, pengaruh Syiah semakin meluas, lalu dikenali sebagai satu fahaman dan mazhab yang telah menyentuh persoalan akidah. Membentangkan berkaitan dengan fahaman Syiah. Baiklah, slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan fahaman Syiah. Gerakan Syiah yang masih lagi aktif agak membimbangkan terutama di Selangor. Perkara itu pernah disuarakan oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS menerusi pengurusinya Datuk Muhammad Khusrin Munawi kepada media. Masakan tidak, MAIS mengesan penambahan pusat kegiatan mengikut ajaran berkenaan di negeri tersebut. Sedangkan umum sedia maklum bahawa fahaman dan ajaran tersebut bercangkah dengan Islam. Namun begitu, Syiah menjadi antara satu ajaran yang memiliki jumlah pengikut terbesar selepas Ahli Sunnah wal Jamaah, meskipun jelas ia banyak menyimpang. Ajarannya banyak menyimpang. Sesungguhnya, ajaran dan fahaman Syiah sangat bercangkah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Malah, ia menjadi suatu ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan negara. Ini kerana penyelewengan yang berlaku dalam ajaran Syiah bukan hanya melibatkan akidah sahaja, tetapi meliputi sudut syariat dan beberapa penyelewengan lain yang bersifat umum. Yang ketiga, oleh itu, mana-mana orang Islam adalah dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman tersebut kerana bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Larangan itu meliputi untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan dan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran-ajaran atau fahaman-fahaman yang terkandung di dalam ajaran dan fahaman Syiah, kecuali untuk amalan individu itu sendiri, atau untuk menerbitkan apa-apa bentuk versi, variasi atau terjemahannya, apa-apa bahasa atau apa-apa bahan publicity atau apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya, atau melalui apa-apa media atau apa-apa kaedah yang boleh membawa kepada penyebaran ajaran-ajaran tersebut, atau untuk menjadi anggota atau pemimpin mana-mana golongan Syiah atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian. Akhir kata daripada saya, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesesatan dan kebatilan ajaran Syiah. Kesimpulannya, isu semasa akidah memerlukan pendekatan yang berwawasan untuk memahami dan menangani cabaran-cabaran kompleks yang timbul dari perubahan sosial, teknologi dan dinamika global. Pendekatan yang inklusif, toleran dan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip agama dapat membantu masyarakat merangkul kepelbagaian kepercayaan sambil memelihara nilai-nilai bersama tentang kasih sayang, keadilan dan perdamaian. Isu semasa berkaitan dengan akidah perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dalam menyimpulkan atau mengakhiri perbincangan tentang isu-isu akidah, penting untuk mengutamakan kesederhanaan, kejelasan dan keadilan.